Ini berkenaan dengan insiden ataupun kontroversi yang melibatkan Menteri Pelancongan Tiong King Sing yang telah pun pergi ke KLIA dan didakwa di KLIA telah berlaku kekecohan apabila beliau telah, ini apa yang dilaporkan, beliau telah mengarah ataupun mendesak supaya seorang pelancong asing dibenarkan masuk ke dalam negara kita yang pada asalnya ditolak kemasukan ataupun diberi notis NTL ataupun not to land. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Dan ini telah mengundang pelbagai reaksi pada dua sudut. Yang pertamanya adalah reaksi yang mengecam tindakan Menteri Pelancongan yang telah masuk di luar bidang kuasa beliau. Ya, memang beliau adalah Menteri Pelancongan, tetapi immigration berada di bawah bidang kuasa Menteri Dalam Negeri. KLIA berada di bawah bidang kuasa Menteri Pengangkutan. Ya, betul, Menteri Pengangkutan kata semua menteri ada PAS keselamatan di KLIA. Saya pun dulu ada PAS keselamatan Malaysia Airport, tetapi itu bukan membenarkan kita untuk pergi tengking, maki hamun dan juga memberi arahan kepada agensi yang bukan berada di bawah bidang kuasa kita. Pada sudut yang lain, ada juga yang mengatakan bahawa tindakan yang dibuat oleh Tiong King Sing itu adalah tindakan yang harus dipuji. Contoh ejen-ejen pelancongan dan penggembaraan Malaysia ataupun MATA menggesa siasatan bebas dan terus dilaksanakan terhadap dakwaan rasuah. So Tiong King Sing kata antara lain ada tuduhan rasuah dibuat terhadap Jabatan Immigration yang berada di KLIA. Sebagai contoh, ini mengikut satu laporan polis yang dikatakan dibuat oleh seorang pegawai immigration. Dia kata Tiong King Sing datang dan dia marah kepada penyelia dan juga pegawai immigration, "You are the culprit," serta membuat tuduhan yang tidak berasas dengan menyatakan pegawai meminta wang RM3,000 melalui ejen untuk membebaskan subjek ataupun pelancong wanita daripada China itu untuk masuk ke dalam Malaysia. So Cheryl, it's satu kontroversi yang besar lah, dan subtext yang saya terpaksa cakap bila kita tengok kepada reaksi di media sosial, subtext daripada satu sudut adalah sokong menteri sebab ini adalah penjawat awam dan dalam kurungan penjawat awam Melayu yang rasuah. Yang kedua, of course, adalah kemarahan daripada pihak yang menyokong dan nak mempertahankan immigration yang mengatakan bahawa ini tuduhan yang melulu, ini tuduhan yang tidak berasas, no facts. Saya difahamkan hari ini SPRM sedang temu duga Menteri Pelancongan untuk dapatkan bukti bahawa betul tuduhan beliau bahawa berlaku rasuah ataupun tidak. Just one more thing, Syaril. PM Datuk Seri Anwar terpaksa pergi ke KLIA sendiri semalam, ya. Sepatutnya isu ni dapat diselesaikan oleh menteri-menteri berkenaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pengangkutan dan Menteri Pelancongan. Once again, ya, dalam keadaan dia banyak kerja sebagai Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, dia sendiri kena pergi ke KLIA meredakan keadaan, mengatakan bahawa kalau ada pun masalah mungkin segelintir saja, ya, setitik nila sahaja yang bermasalah dalam agensi penguatkuasaan, tapi juga mempertahankan agensi penguatkuasaan. Dan as a aside, dia pun terpaksa pergi tengok mesin imbas custom, ya, hanya satu saja yang berfungsi di KLIA. Again, kenapa perlu Perdana Menteri sendiri turun dan melihat bahawa mesin imbas satu saja yang berfungsi? Hari ini kenyataan keluar daripada MOF kata mesin-mesin imbas yang lain akan diperbaiki. So kalau PM tak turun, that benda tu tak jalan lah. Anyway, that's another point. So Syaril, mungkin some of your thoughts on issue Tiong King Sing ni? Yeah, I think apa yang KJ katakan adalah racialization lah of this debate yang menjadi simbolik kepada banyak perkara lain yang berlaku kat Malaysia ni. Bila bergaduh ataupun berbeza pandangan, there is a racial dimension to it. And in this case, definitely. Petah lagi bila berkait dengan penjawat awam, tuduhan dakwaan terhadap penjawat awam yang majoritinya berbangsa Melayu Bumi Putra. Kemudian menterinya pula datang daripada Sarawak,
dan pelancongnya datang daripada China. So that is definitely an ethnic dimension yang bukan yang KJ dengan saya cakap ni, tapi memang boleh dilihat dalam komen-komen media sosial. Tapi saya lebih gemar nak bercakap tentang the issue on its own merits kalau boleh. So kita take note yang in social media memang there's an ethnicization of the debate, but let's talk about this issue on its own terms lah. On its own terms, KJ, I think you will agree with me yang pada saya lah, nothing to do with race, tapi nampak kejanggalan yang teramat sangat. Kenapa seorang menteri pelancongan perlu datang, turun dan masuk campur dengan begitu direct sesuatu hal yang spesifik. Kemudian kalau benar apa yang dilaporkan tentang laporan polis yang dibuat oleh pihak immigration yang menengking ataupun marah pegawai penjawat awam immigration di halayak ramai, di depan orang awam dan di depan penjawat awam yang lain, itu bukan sifat seorang pemimpin. Itu bukan, that's not ministerial conduct as far as I'm concerned. Jadi never mind the ethnicization, but KJ, do you agree this is really unbecoming sebagai seorang menteri? Ya. Dan selain daripada unbecoming ini, pun pelik dan KJ boleh sahkan perkara ini, KLIA bukan bawah Menteri Pelancongan, bukan bawah Kementerian Pelancongan, Kementerian Pengangkutan. Immigration bukan bawah Kementerian Pelancongan. So he's not even the minister in charge of either the location or the matter at hand, right? So memang sesuai lah dipersoalkan kenapa dia ada kat situ, kenapa dia begitu agresif, dan kenapa perlu dia marah dan mengaibkan penjawat awam immigration dengan dakwaan yang perlu sekarang ni dibuktikan lah melalui siasatan SPRM. Maybe KJ, before you respond, I want to respond to what you said at the end tadi tu tentang in the end PM kena datang atau dilihat menyelamatkan keadaan. I completely agree with you. Kita dah bercakap tentang adakah PMX terlalu sibuk dengan hal-hal lain, tak dapat fokus kerja Kementerian Kewangan. Ini menyumbang kepada persepsi. Benda-benda macam ni menyumbang kepada persepsi bahawa he is micromanaging too much. And maybe, it's because of this kind of silly own goals daripada menteri-menteri dia sendiri yang dia terpaksa buat perkara itu. But it's not helping our current situation apabila dilihat Perdana Menteri terpaksa masuk campur dalam hal-hal mikro yang pada saya lah sebagai rakyat biasa nampak mikro. Just nak conclude isu ni, kita tunggu hasil siasatan daripada SPRM, tapi saya dan Syaril, saya rasa kami berdua setuju bahawa tindakan ataupun perangai menteri ni adalah tidak mencerminkan kondak menteri yang bagus lah, ya. Terutamanya bila agensi-agensi itu tidak berada di bawah penyeliaan beliau, dan tindakan tersebut adalah satu tindakan yang agak keterlaluan. Dan politically, Syaril, selain daripada itu, politically saya rasa ini bad timing untuk kerajaan. Sebab mahu tak mahu, walaupun menteri ini adalah daripada Sarawak, dia adalah sebahagian daripada pentadbiran kerajaan campuran, kerajaan perpaduan yang sedia ada. Dan bila dia buat hal macam ni yang akan dilihat oleh sebahagian daripada rakyat sebagai tindakan yang keterlaluan, yang mengaibkan, yang memalukan, yang membawa satu imej yang buruk kepada penjawat awam, ini akan ada kesan dalam pilihan raya negeri akan datang. Ya, saya rasa bad timing. Dan kenapa dia dan perlu kalau ambil... boleh saya sorry KJ, just to add on to your point, sorry. Kita terlupa antara perkara yang membuat Pakatan Harapan 1.0 2018 ke 2020 itu kurang popular dan menghadapi masalah, KJ boleh sahkan, ialah hubungan mereka dengan penjawat awam. The relationship between PH in 2018 to 2020 with the civil servants was one of the, bukanlah catalyst mencadangkan mereka penjawat awam buat sesuatu, tidak, tetapi persepsi bahawa cara mereka melayan penjawat awam tu tidak baik membuatkan ramai pengundi, terutamanya Melayu Bumi Putera, tak selesa. So they will be well advised to not repeat the mistake. Saya tak pasti Syaril masih lagi ingat keputusan pilihan raya umum yang lepas mengikut saluran, tapi di tempat yang saya bertanding, Sungai Buloh, bila saya buka, kita ambil undi pos, walaupun immigration bukanlah yang terlibat dalam undi awal, kalau tak silap saya, undi awal ataupun undi pos ni adalah kebanyakannya adalah tentera dan juga polis. Tetapi kalau kita ambil itu sebagai proksi kepada penjawat awam, terutamanya penjawat awam, kuat kuasa dan sebagainya, pada PRU yang lepas pun kita dah nampak
peningkatan untuk Perikatan Nasional. Dan saya melihat isu ini, walaupun isu yang berkait dengan pelancongan atau pelancong daripada China ni, dia akan ada kesan kepada trend tersebut. Ya, setuju. Jadi kita tengok PRN nanti. Dan last tentang perkara yang Syahrir bangkitkan, PM terpaksa buat segala-galanya dan macam tidak ada cover daripada dia punya menteri-menteri, dia sendiri kena turun, dia sendiri kena buat. Satu lagi berita yang keluar hari ni, dan berita ini telah pun dilaporkan secara quite widespread, dan walaupun sumbernya adalah sumber-sumber yang tidak dinamakan, mungkin perkara kecil dilihat oleh sebahagian daripada rakyat, tetapi menunjukkan bahawa macam Syahrir katalah, ada bottleneck. Ini adalah berkenaan dengan setiausaha akhbar, menteri-menteri yang belum lagi dapat gaji selepas 6 bulan. Ya, biasanya saya pernah jadi menteri 3 kali. Pegawai-pegawai menteri ni paling lama pun mungkin 3 bulan lah baru dia dapat gaji. Itu pun bagi saya terlalu lama. Ya, itu birokrasi kerajaan, penjawat awam yang agak lama. Sekarang ni 6 bulan. Dan antara sebab diberikan adalah sebab tidak dapat sign off daripada PMO. So mungkin kita end there lah, bahawa ada pelbagai bottleneck dan Perdana Menteri tak boleh buat segala-galanya sendiri. Yep, okay. Kita take a break dan kita akan kembali selepas ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.